salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bawakan tajuk insurans dengan subtopiknya iaitu deductible. Okey, yang pertama awak kena tahu apa yang dimaksudkan dengan deductible. Deductible ialah merupakan satu jumlah tetap yang perlu dibayar oleh pemegang polisi sebelum membuat tuntutan daripada pihak insurans. Okey, satu jumlah tetap iaitu dah ditentukan lebih awal berapa ringgit yang perlu pemegang polisi bayar. Okey, jumlah tetap berkenaan telah pun disebutkan di dalam kontrak insurans. Okey, jadi insurans yang selalunya menetapkan deductible ialah terdapat dalam insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan, dan juga insurans motor. Peruntukan deductible ini tidak terdapat dalam insurans hayat. Dan juga tidak terdapat dalam insurans liability diri. Okey, untuk lebih faham, cikgu beri satu contoh. Katalah kita ada insurans perubatan dan kesihatan dengan deductible sebanyak RM500. Okey, apabila kita masuk hospital, katalah kita dikenakan apabila kita keluar dah sihat, dah keluar, kita dikenakan bil iaitu sebanyak RM800. Okey, oleh kerana kita ada mengambil deductible RM500, bermakna kita kena bayar kepada pihak hospital. Okey, kita pemegang polisi. Okey, pemegang polisi kena bayar. Okey, kita sebagai pemegang polisi kena bayar mengikut yang dalam perjanjian, iaitu kita kena bayar RM500. Okey, yang RM500 ni kita kena bayar. Kemudian baki daripada kita dah bayar 500, bermaksud ada baki lagi. Yang bakinya itu, okey, iaitu bakinya sebanyak RM800 tolak dengan RM500, iaitu RM300. Yang 300 inilah yang akan ditanggung oleh pihak insurans. Okey, ini insurans yang akan bayar. Okey, jadi nampak dekat sini seolah-olah kita bayar lebih berbanding dengan pihak insurans. Sebab itu dah termaktub dalam kontrak insurans kita, iaitu terdapat deductible sebanyak RM500. Kita rasa seolah-olah macam kita yang rugi. Tetapi sekiranya bil hospital tersebut katalah lebih tinggi. Katalah bil hospital yang dikenakan kepada kita adalah RM10,000. Okay, ini bermakna kita sebagai pemegang polisi masih lagi kena bayar sebanyak RM500 mengikut perjanjian. Okay, yang selebihnya akan ditanggung oleh pihak insurans. Jadi pihak insurans akan bayar bakinya, iaitu bakinya RM10,000 tolak dengan apa yang pemegang polisi dah bayar, iaitu yang kita dah bayar, iaitu sebanyak 500. Jadi bakinya ada lagi 9,500. Jadi yang inilah akan dibayar oleh syarikat insurans. Jadi kalau dalam kes ini nampak menguntungkan bagi pihak kita. Sekiranya bil pula dikenakan, kita pergi hospital dan bil dikenakan katalah 400. Kalau kita tengok dekat sini, deductible kita 500. Bil yang dikenakan ini kurang daripada deductible. Bermaksud bil yang dikenakan ini kita kena bayar sepenuhnya. Okey, pemegang polisi akan bayarlah sebanyak mengikut apa yang bil telah tetapkan, iaitu RM400.
Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan, kita deductible ini kita akan bayar mengikut ini, kalau kurang kita akan bayar yang kurang itu. Tetapi sekiranya lebih, contohnya kalau macam 800, lebih daripada 500, kita kena bayar 500, apa-apa pun kita kena bayar 500. Dan bakinya itu akan ditanggung oleh syarikat insurans. Dan sekiranya bayaran hospital yang dikenakan kepada kita itu kurang daripada deductible, bermaksud pihak insurans tidak akan membayar sedikit pun sebab ia kurang daripada deductible, jadi kita kena bayar sepenuhnya bayaran bil hospital berkenaan. Dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible sebanyak RM400. Ada syaratnya sekiranya pemandu, iaitu yang pertama, pemandunya adalah pemegang lesen L. Yang kedua, pemandu tiada nama dalam polisi. Selain daripada pemandu tiada nama dalam polisi, pemandu dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah daripada 21 tahun. Dan yang keempat, dan juga deductible sebanyak RM400 juga dikenakan sekiranya pemandu adalah pemegang lesen memandu penuh tetapi kurang daripada 2 tahun. Dia baru memegang lesen itu kurang dari 2 tahun. Deductible lain juga dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. Sebagai contoh, cikgu ambil satu soalan daripada buku teks, muka surat 92, soalan nombor 8. Di situ disebutkan pada tahun 2019, Puan Karen telah disahkan menghidap barah dan beliau telah pun membuat pembedahan untuk merawat penyakitnya dengan perbelanjaan pembedahannya adalah sebanyak RM130,000. Pada tahun 2020, tahun berikutnya, Puan Karen telah mengalami kemalangan yang menyebabkan dia patah tangan. Kos merawat tangannya pula adalah sebanyak RM12,000. Jika Puan Karen ada mengambil polisi insurans perubatan dalam tempoh 2 tahun itu, dan dengan had tahunannya RM150,000 dan dinyatakan juga dalam kontrak deductible-nya adalah RM5,000. Soalannya ialah kira jumlah bayaran pampasan untuk 2 tahun itu. Berapakah jumlah bayaran pampasannya? Jadi di sini had tahunannya RM150,000. Jadi kita tengok untuk 2019 tidak melepasi 150, masih kurang daripada 150. Begitu juga pada tahun 2020. Yang penting di sini deductible-nya dekat sini ialah RM5,000. Jadi pada tahun 2019, kalau deductible-nya ialah RM5,000, jadi bermaksud Puan Karen kena bayar sendiri sebanyak RM5,000. Yang itu dah pasti dia kena bayar sendiri. Dan bakinya barulah syarikat insurans akan bayar. Jadi syarikat insurans akan bayar sebanyak bakinya iaitu RM125,000. Sebabnya pada tahun 2019 perbelanjaan pembedahannya RM130,000. Jadi RM5,000 dibayar oleh Puan Karen sendiri sebab ada deductible RM5,000 dan bakinya barulah ditanggung oleh syarikat insurans. Itu ialah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, oleh kerana kos rawatan tangannya ialah RM12,000, masih melebihi daripada deductible. Melebihi daripada ini pun lebih juga daripada deductible. Lebih daripada deductible. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, pastikan kos rawatan itu lebih daripada deductible. Kalau dia kurang daripada deductible, itu Puan Karen kena bayar sendiri. Contohnya, kalau perbelanjaan rawatannya RM4,000, iaitu kurang daripada deductible. Jadi kalau kurang, kos itu ditanggung sepenuhnya oleh Puan Karen. Tetapi kalau lebih, barulah sebahagian ditanggung oleh Puan Karen, sebahagian lagi bakinya ditanggung oleh pihak insurans. Jadi pada tahun 2020, Puan Karen nak merawat tangannya yang patah itu dikenakan RM12,000. Jadi Puan Karen tetap kena bayar sebanyak
iaitu RM5,000, iaitu yang deductible. RM5,000 tu tak dibayar dan bakinya akan ditanggung oleh syarikat insurans. Iaitu bakinya kalau sini RM5,000 dah dibayar jadi RM12,000. Okey, tolakkan dengan RM5,000 yang telah dibayar oleh Puan Karen. Jadi pihak insurans akan cover sebanyak RM7,000. Jadi itulah cara pengiraannya, yang mana kalau terdapat dalam kontrak iaitu dinyatakan ada deductible sebanyak mana dan sebanyak itulah yang akan ditanggung oleh pemegang polisi. Okey. Jadi yang sini dalam kes ini Puan Karen bayar RM5,000, kedua-dua kes ini Puan Karen tetap bayar RM5,000. Okey, yang bakinya ini selebihnya ditanggung oleh pihak insurans. Okey, jadi saya harap anda semua dah pun jelas berkaitan dengan deductible. Okay, jangan lupa untuk like dan subscribe.